أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين فرفع به أقواما ووضع به آخرين فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Surau An-Nur, tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selama syukur kita dihimpunkan hari ini, iaitu 11 Muharram. Tadi siangnya Maghrib tadi dah masuk 12 Muharram. Jadi hari ini ada lagi yang masih lagi berpuasa tadi, ada yang puasa Muharram. Sebenarnya kalau kita susun, banyak puasa-puasa pada bulan Muharram ini berbetulan. Pada hari Khamis puasa Khamis, Jumaat 9 Muharram, masuklah puasa 9 Muharram. Dia boleh 5 kaedah cara puasa dia. 9, 10, 11, 1, kedua 9, 10, ketiga 10, 11, keempat puasa 10 saja, tak larat Ustaz, 2 hari 3 hari, 10 pun boleh. Yang kelima tak payah puasa. Yang kelima tak payah puasa. Jadi bagi yang meneruskan 3 hari dah masuk dah hari ini. Besok hari Isnin, puasa Isnin. Kemudian hari Selasa 13 Muharram, hari putih. Hari Selasa, hari putih, Rabu putih, dan 15 jatuh pada hari Khamis balik, dan hari juga hari putih. 8 hari puasa straight. Maka kita sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam peluang yang sedikit ini saya nak berkongsi tajuk yang sangat penting bertepatan dengan Hari Merdeka pula malam ni. Itu yang bunyi motor bising sejak petang sampai maghrib. Lepas maghrib sambung balik. Jadi lepas maghrib ni bila bunyi bising motor, main motor tu keberkatan dia lebih sikit. Keberkatan dia lebih sikit. Jadi insya-Allah pada malam ni dapat sampai ke sini, alhamdulillah. Cuma tak berapa sihat. Pagi tadi semua saya cancel program-program pagi subuh semua. Alhamdulillah dapat sampai malam ni. Insya-Allah PKP ni azan isyak kita berhenti boleh dah. Maknanya pukul 8.28 kan. Masuk isyak kita berhenti. Maknanya kalau kuliah maghrib, isyak berhenti. Kalau kuliah subuh, azan zuhur berhenti. Boleh dah. Tuan-tuan kenapa tengok saya macam COVID-19? Okay tuan-tuan, saya datang lagi jauh ni tuan-tuan. Bila kita nak membincangkan tajuk malam ini, tajuk dia si tanggang moden. Jadi kita ni berapa pun umur kita pada malam ini, baik umur kita 20 tahun, 30 tahun, adik-adik yang muda, ada yang umur 60 tahun. Kat sini ada siapa umur 100 tahun? Tak ada. 200 lagi tak ada.
Jadi sebelum saya mulakan perkongsian kita, tajuk kita ini sempena malam merdeka, kita nak merdekakan diri kita dari satu jenis dosa yang namanya dosa uququl walidain. Uququl walidain bahasa Melayunya dipanggil menderhaka kepada kedua orang ibu bapa. And kita nak merdekakan pada malam ni. Jadi maknanya malam ni tajuk si tanggang moden ada hubung kait dengan kemerdekaan. Maksud merdeka, kita nak merdekakan daripada dosa si tanggang moden ini. Apa dia? Dosa uququl walidain. Dan saya yakin semua ni ada mak ayah. Siapa kat sini dia lahir daripada pokok buluh betung? Angkat tangan. Ada ibu-ibu lahir pada pokok getah, pokok buluh betung, kelapa sawit. Daripada mak ayah, alhamdulillah. Maknanya umur kita 1000 tahun sekalipun malam ini kita mesti ada mak ayah. Jadi selagi mana kita tak mati, kena ingat selagi mana kita tak mati, kita menanggung satu tanggungjawab yang maha besar. Bukan maksud tanggungjawab anak yang soleh, bila mak ayah dah di ke bumi, ditimbus dekat kubur, dia balik, dia boleh isap rokok, tek udang garam dari seberang. Tak ada. Maksudnya selagi mana tidak matinya kita menanggung tanggungjawab sebagai anak. Kena ingat. Sebab itu benda ni besar. Sehingga disebutkan dalam sepotong hadis sahih, ala unabbiukum bil akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kamu, kata Rasulullah, tentang dosa yang paling besar? Ada dua. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dan dosa menyekutukan Allah itu dosa yang paling besar. Kita boleh rujuk dalam kitab Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi. Ada satu kitab namanya Al-Kabair, telah ditulis dalam bahasa Melayu. Ada 70 dosa besar. Dosa yang pertama menyekutukan Allah, dan dosa yang terakhir, dosa yang ke-70, iaitu mencela sahabat Nabi yang mulia. Termasuk dalam ciri-ciri dosa besar. Yang pertama sekali syirik. Kenapa syirik? Sebab syirik itu datu dosa yang Allah tak ampunkan. Allah sebut lagi dalam surah An-Nisa, saya kuatkan lagi hujah saya, ayat 48. Allah sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguh-sungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menyekutukan dia dengan segala sesuatu. Macam mana maksud syirik itu? Menyamakan Tuhan dengan sesuatu, sama ada pada zatnya. Ada orang sembahyang, tuan-tuan, dia pejam mata. Bila dia pejam mata, dia lama-lama dia nampak kuning-kuning, dia kata Allah tu, ayah pin lah tu. Solat ini mata tengok tempat sujud, bukan pejam, makruh pejam mata. Tengok tempat sujud. Sebab tu tempat sujud kita baik, sejadah kita sejadah yang tak ada apa-apa. Sebab tu terkadang ada orang-orang dia bawa apa dia? Dia bawa serban warna putih, letak kat bahu. Bila nak solat letak kat sejadah. Sebab warna putih lebih fokus. Kalau sejadah kita ada kubah, macam-macam, ada satu, ada dua. Bila orang lama dia tengok tempat sujud, dia nampak kubah. Oh, kubah ni satu. Oh, kubah dia dua. Oh, kubah dia tiga. Lala tengok kubah saja, tuan-tuan. Erti kata lain, ada orang dia pejam mata. Lama-lama dia nampak kuning, dia nampak cahaya. Dia katakan Allah. Dia kata Allah sama dengan cahaya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Allah bukan cahaya, Allah bukan kuning, Allah bukan putih. Allah tak sama dengan apa yang kita gambarkan pada zatnya. Satu. Yang kedua, menyamakan, mensyirikkan Allah, menyamakan Allah pada apa? Pada namanya. Pada namanya. Sebab itu tak boleh letak anak nama Rahman, Rahim, tak boleh. Kena letak Abdur Rahman, Abdur Rahim. Hamba kepada Allah yang bersifat Maha Pemurah, yang bersifat Maha Penyayang. Sebab itu kita kena letak Abdun di hadapannya. Sebab nama Allah tak sama. Sebagai contoh, sifat Rahman, Pemurah. Allah diberi tak beri, sifat pemurah itu sebati dengan zat dia. Kita dipanggil dia tu pemurah, Ustaz. Mana tahu? Tadi dia sedekahkan surah An-Nur 5 kilo buah rambutan.
Sebab dia beri nampak dia pemurah, tak beri nampak dia tak pemurah. Bila beri manusia ada tamak, bila beri dia tengok kawan-kawan, musuh dia tak beri, orang dia tak suka dia tak beri, orang yang dia suka dia bagi banyak. Sebab ini sifat manusia. Dalam keadaan dia pemurah, dia tak sama dengan sifat Allah yang sifat pemurah, tak sama. Yang ketiga, pada af'al, menyekutukan Allah pada perbuatannya, mengatakan perbuatan Allah itu sama dengan makhluk. Tengok orang yang tadarus Quran, yang taranum, yang hebat qiraatnya, tajwid berdengung-dengung, tapi dalam masa yang sama bila sampai kepada ayat-ayat hukum, mereka mempertikaikan hukum Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik dalam mengatur urus hidup manusia, mencipta undang-undang? Mencipta undang-undang itu perbuatan Allah. Tiba-tiba di sana ada makhluk yang mengaku Islam, mengatakan ada undang-undang yang sama ataupun lebih sama pun tak boleh dengan undang-undang Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dia termasuk dalam kategori syirik. Dosa syirik Allah tak ampunkan. Sebab itu diletakkan nombor satu dosa syirik. Digandingkan dosa syirik itu dengan hadis sahih itu tadi, dengan al-isyraku billahi wa uququl walidain, iaitu menderhaka kedua orang ibu bapa. Menderhaka kedua orang ibu bapa itu digandingkan dengan dosa syirik. Kita nak tengok malam ni, kita ni merdeka ataupun tidak daripada dosa menderhaka ibu bapa malam ni. Kita nak cek diri kita. Jangan tengok orang. Jangan fikir pasal motor, budak tu dah memang macam tu dah perangai dia. Kita fikir diri kita malam ni sebagai satu muhasabah. Pada malam menyambut 31 Ogos, kita kata kita merdeka. Cuba kita tengok merdeka ataupun tidak, atau pernah kita lakukan benda ini. Allah sebut dalam surah namanya surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tengok, Allah patrikan satu kewajipan supaya kita mengabdi diri kepadanya dan jangan sekutukan dia, dan kepada kedua orang ibu bapa hendaklah kamu melakukan kebaikan. Maknanya wa imma mak ayah kita tak cantik, mak ayah kita bodoh, mak ayah kita itu cacat, mak ayah kita itu hitam, mak ayah kita itu banduan, mak ayah kita itu pendori getah, mak ayah kita itu menelayan, mak ayah kita kayak kelapa sawit buat bendang, apapun dia itu mak ayah kita sudah diberikan oleh Allah satu jaminan. Allah patrikan supaya kita hormat padanya, walaupun dia sembah berhala. Tak boleh kita kata celaka mak sebab tak Islam, hukumnya haram. Tengok, kalau kita nak mendidik anak, diajarkan oleh Allah satu surah yang cukup luar biasa, namanya surah tu Luqman. Kita bagi anak nama Luqman. Tuan-tuan, Luqman ni orang dia hitam. Adik tadi main bola kan? Ustaz tengok tadi 5 petang tadi, Ustaz duduk tepi pagar tengok budak sini main takraw, sini main bola, sebelah sini duduk motor isap ukur. Ustaz tengok macam adik ni bagus kan? Maknanya boleh datang surau sebab dekat-dekat situ ada main bola, boleh datang surau waktu malam maghrib ada kuliah. Oh, Ustaz suka. Ustaz suka orang-orang muda, jiwa dia ada taman. Oh, Ustaz suka. Sebab saya, tuan-tuan, saya pernah jadi nazir dua penggal. Maknanya 6 tahun 2 penggal kan. Nazir. Masjid saya dulu tak ramai, satu sah pun tak ramai maghrib. Lepas tu saya ubah, buat program bagus-bagus. Maghrib sampai belakang orang semayang. Sekarang ni dah berapa? 8-9 sah. Kalau Jumaat itu pukul 12 dah penuh orang, sebab ada kuliah berkitab. Orang suka dengan program. Orang-orang muda saya belikan basikal, basikal fiksi tu, satu biji kan RM600 kan, letak kat tengah masjid. 100 orang pemuda tadarus, rambut pacak-pacak merah, rantai, punk is not dead, rock never die.
Sentimental hotdog datang. Kan? Ustaz suka orang muda yang macam ni. Ada orang kata, Ustaz tengok budak tu lari dalam masjid. Biar je lari. Kenapa Ustaz kata je biar? Dia budak memang je lari. Yang duduk dengan kuliah tidur orang tua. Sebab anak kita kalau dia tak lari dalam masjid, kita mati, orang tak datang masjid. Faham deh? Sebab anak ini dia akan sambung kerja mak ayah. Kalau mak ayah maghrib tengok TV, duduk je, view 4 juta tengok video, tengok TV petang-petang. Kalau ustaz kuliah, 2 saja view, 2 orang, itu pun satu tidur, satu terlelap. Tapi bila sebut begitulah, nak sebutnya adik, itulah bagusnya orang-orang muda yang dapat mari datang ke rumah Allah. Luqman ni orang dia hitam. Orang dia hitam. Esok cuti kan? Cuti. Kalau esok lepas Zuhur Tuan Haji anak semua dah kahwin? Ada belum? Belum kahwin. Perempuan ada belum kahwin? Semua laki-laki. Siapa yang ada anak perempuan, esok pukul 2 petang datang rombongan meminang daripada Sudan. Tahu Sudan? Perkataan Sudan, sin waw dal, sud maksud dia hitam. Datang meminang. Terima tak? Tak terima Ibu-ibu terima tak? Tak terima sebab Sudan Tapi saya nak sambung sikit. Yang meminang ni, dia ada 10 telaga minyak dekat Sudan. Terima? Terima pula tu, aku geram tu. Terima pula bila sebut telaga minyak ada. Telaga minyak. Hebat. Tengok cara fikir kita. Ini nak masuk tajuk. Luqman ini Allah sebut walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kami berikan Luqman itu hikmah. Apa hikmah? Kata ulama, Allah berikan Luqman itu kebijaksanaan. Cara fikir dia, cara perbuatan dia, cara cakap dia bertepatan dengan kehendak Allah. Dalam parenting skill dia, mendidik anak, tengok dia didik anak. Dia kata apa? Ya bunai la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang maha besar. Bijak tak Luqman? Bijak. Dia ajar anak dia perkara yang paling penting, iaitu syirik. Sebab bila syirik, semua ibadah kita jadi kosong di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia peluk Islam tengah hari, asar dia meninggal, belum mandi hadas besar masuk Islam, belum tahu solat, belum baca Quran, belum berkhatan, belum dia meninggal. Tetapi ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk syurga Allah. Ada orang dia lagi kecil sampai besar Islam, taat, pergi masjid, pergi kuliah, baca Quran, sedekah, zikir, dalam keadaan ada syirik dalam hatinya, semua ibadah je kosong di sisi Allah. Inilah ayah yang bijak. Dia ajar akidah dulu, barulah ibadah. Rukun Islam yang 5 bermula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tayyibah dulu, baru solat yang nampak, barulah sedekah dan juga zakat yang nampak, puasa seterusnya haji. Bermula dengan apa? Dengan kalimah tauhid. Itulah rukun Islam yang 5. Sebab itu bermula rukun Islam yang 5, tuan-tuan faham tak? Dia bermula dengan benda yang tak nampak. Faham? Beriman pada Allah, nampak? Tak. Beriman pada malaikat? Tak. Beriman pada Quran, kitab satunya. Beriman pada Rasul, dulu nampak Rasul depan, sekarang Rasul dah wafat. Beriman pada hari kiamat, lagi tak nampak. Syurga pahala, tak nampak. Pada qadar, nampak? Tak nampak. Jadi maknanya asasnya rukun Islam, yakin pada yang tak nampak, barulah dia itu buat benda yang nampak. Bermula dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi, iaitu orang-orang yang beriman pada benda yang ghaib tak nampak. Wa yuqimunas salata, baru mendirikan solat yang nampak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun,
dan apa yang kami infak, kami sedekahkan, kami bagi pada mereka itu namanya harta, dia infak, sedekah dan keluarkan zakat. Tuan-tuan, asasnya begini. Sebab itu malam ini kenapa orang tak ramai? Sebab tak nampak pahala. Saya ambil contoh, kenapa Allah ghaibkan syurga neraka? Untuk Allah jadikan ujian. Kat tangan saya ni ada air. Dia tak jadi ujian. Sebab ayah ibu nampak. Bila dia jadi ujian, saya suruh bawah meja. Bawah meja ni ada air sebotol, Tuan Haji. Percaya tak? Orang pertama kata, percaya Ustaz. Kenapa? Ustaz yang sebut. Kalau Ustaz bohong, Ustaz dulu masuk neraka. Sedap je nerakakan aku. Golongan kedua, percaya tak? Bawah meja ada botol. Sebelum percaya nak bukti. Okey, percaya Ustaz. Golongan ketiga, percaya tak? Sebelum percaya nak bukti Ustaz. Okey, tunjuk. Ni betul. Tak Ustaz, yang ni bukan air, yang ni kambing. Kumpulan ketiga paling teruk dalam dunia. Iman pertama Abu Bakar, iman kedua orang beriman biasa, iman ketiga orang yang kufur, yang kafir, yang menolak dan nampak kebenaran. Sebab itu dalam hal ini Luqman Al-Hakim, dia didik anak dia dalam didikan, dia ajar anak dia supaya apa dia? Tanamkan tauhid dulu. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala, kerana ia satu kezaliman yang maha besar. Dan dia berganding, tuan-tuan. Saya ringkaskan cerita dia begini. Satu, dosa paling besar syirik. Daripada 70 dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, menderhaka ibu bapa ni duduk nombor 8. Nombor 8. Tetapi dalam hadis Nabi gabungkan, ala unabbiukum bil akbaril kabair. Maukah aku tunjuk pada kamu dosa yang paling besar, iaitu syirik. Yang kedua, menderhaka mak ayah. Walaupun syirik itu dosa paling besar, tak ada ampunan, tetapi ada perbezaan dengan menderhaka. Menderhaka ini satu dosa yang cukup luar biasa, dipatrikan dengan syirik. Yang keduanya, walaupun syirik itu dosa yang paling besar, Allah tak ampunkan, tetapi dosa menderhaka itu ada jaminan daripada Nabi. Kullu dhunubi yuakhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Semua dosa Allah tangguh, Allah tunda, Allah postpone sampai hari kiamat, melainkan satu dosa yang namanya dosa menderhaka mak ayah, dipercepatkan dekat atas muka bumi. Allahu Akbar. Dan bagaimana dosa ini boleh berlaku? Kalau kita ada buat, tuan-tuan, ada 4. Macam mana kita boleh melakukan dosa ni? Ada 4. Mungkin kita sedar, mungkin kita tak sedar, ataupun kita belum sedar. Menderhaka mak ayah ini, pertamanya Allah sebut, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Pertama, menderhaka itu berlaku dalam perkataan. Allah sebutkan, tengok sekiranya salah seorang atau kedua-dua daripada ibu bapa yang kamu jaga duduk dekat rumah kamu, sudah sampai umur lanjut, tua, tak cantik, cakapnya kamu tak faham, cakap kamu dia tak faham, pegang cerah kamu punya pinggan pecah, pakai pampers siang malam, dalam keadaan dia menyusahkan kamu, ketika itu Allah kata fala taqul lahumā uffin. Dalam keadaan Allah mendatangkan, kalau bukan sebut baru berdosa. Maksudnya bila sebut alifah pun dah berdosa, apatah lagi kita sebut kat mak ayah kita celaka. Berapa 40 balik-balik saya ayah kan ada, mak suruh saya, mak suruh abang, kakak ada. Berapa 559 adik. Contoh adik, mak kata, Man, belikan mak garam, mak tengah masak ni. Man. Berapa dek? Berapa 49,5 Tambah lagi, man. Orang lain kan ada, abang tu ada, kakak tu ada. Berapa 499 berdosa.
Dan bukan saja dengan perkataan oh baru dosa, dengan memek muka, neraka, neraka. Bukan mesti berbunyi. Itu yang pertama. Allah kata dengan perkataan, fala taqul lahuma uffin, dengan perkataan yang membawa dosa. Yang ni biasa tak berlaku? Biasa. Sebab tu kita nak cakap dengan mak ayah, nak cakap tu fikir, dah cakap tu fikir balik. Takut-takut bersalah, takut-takut dosa. Sebab itu kadang-kadang kita tak kira. Ini yang mari, kategori yang kedua, yang boleh membawa boleh membawa dosa. Macam mana? Dengan hati. Dengan hati. Satu perkataan, yang kedua syarat, yang ketiga dengan hati. Mak menyimpan dalam perasaan hati, atau kita menyimpan satu perasaan kita tak setuju dengan mak kita, benda itu dikira dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, ayahanda kita, mak ayah kita mungkin dah meninggal sekarang. Ada budak, dulu saya mengajar universiti tuan-tuan, tak lama, 16 tahun. Dulu saya makan gaji, lah ni saya makan nasi. Pelajar saya umur 20-an. Datang jumpa, ustaz, saya benci mak saya. Kenapa? Weekend saya balik beletir. Saya nak buat apa ustaz? Oh, senang je. Buat apa ustaz? Ada minta kaunseling. Saya kata senang. Next week balik tak? Minggu depan balik. Minggu depan balik, pergi dapur cari pisau. Buat apa pisau ustaz? Ambil pisau, kamu tikam mak kamu biar mati. Bila dia mati, dia tidak beletir lagi. Dia takkan beletir lagi. Tapi satu masalah bagi kamu. Kamu rindu letiran dia bila dia dah mati. Kamu rindu letiran dia bila dah mati. Bila dia dah mati, kamu rindu letiran dia. Depan ofis saya tu tuan-tuan bergoling menangis. 23 tahun umur, menangis. Saya anak derhaka ustaz. Memang kamu derhaka. Memang kamu derhaka. Kenapa dia marah kamu? Beletir. Saya ustaz, saya solat lambat. Memang patut dia beletir. Dia nak ingatkan kamu. Memang sifat ibu begitu. Dia beletir bukan tanpa sebab, tapi ada sebab. Bukan ayah beletir tanpa sebab, tapi ada sebab. Sebab kita ni yang menyebabkan dia tu rasa kita sebenarnya anak derhaka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita kadang-kadang untuk anak kita 6 bulan sebelum Syawal dah siap baju dia. Dah siap baju. Baju raya lain, berapa salinan, berapa helai. Kemudian baju jalan lain, ada kiko, ada kakas, kuku, sampai kaku anak tu. Bila baju mak beli tuan-tuan? Bila? Malam raya dia tanya, mak ada baju raya? Orang tua tuan-tuan, dia tak kata tak ada. Dia akan cakap, dia mujamalah, dia berlapik-lapik dengan anak, takut kecil hati anak. Tetapi anak cakap tak berlapik dengan mak bapak. Baju Kak Long kamu beli pun tahun lepas, mak tak pakai lagi, tak apalah. Tapi dalam hati mak kata, malam raya kamu tanya aku baju raya. Bila mak kata malam raya kau tanya aku baju raya, kita ketika itu anak derhaka. Tuan-tuan, malam raya hantu raya mana buat baju raya? Ini yang berlaku. Berlaku dalam penderhakaan yang ketiga, dalam bentuk hati. Mak nak datang rumah kamu lah minggu depan. Mak dia telefon. Hati dia bercakap, alamak, mak nak datang ni. Kadang-kadang si suami dia jadi berat. Sebab apa? Dia ada isteri. Isteri dia bekas ratu kebaya, bekas hantu kebaya. You punya mak tu datang tu nak susahkan I lah. I nak relax, I nak pergi shopping, I nak pergi piknik weekend ni. Datang daripada kampung, bawa yang kampung, bawa macam bahan-bahan pokok-pokok kampung. Malu I. Bila mak tu, you tak malu ke? Office boy you, dispatch you, pegawai you, kerana you nampak mak you macam tu. You kan CEO. Panjang CEO 1 kilometer.
Ketika itu hati kita mak tak tahu Allah kira dosa. Bukan susah sangat nak berdosa pun. Bila balik kampung, bila musim buah-buahan tak balik, malah balik rumah you tak ada aircon, kampung pedalaman, panas. Kalau kita bijak, kita ada duit, pergi overseas, belilah aircon, pasang rumah mak seorang menoreh getah, boleh hantar anak 16 orang pergi overseas, anak 16 orang pergi overseas, balik gaji besar, rumah besar, kereta besar, isterinya besar, tak boleh jaga mak seorang. Siapa yang bodoh? Anaklah yang bodoh. Mak terasa dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat masalah. Balik kampung, mak tunggu dekat pintu, kok anak nak salah, nak peluk, cakap rindu. Anak keluar kereta besar, tutup pintu, jolok manggis dulu, jolok manggis. Mak terasa, ayah terasa, dalam hati dosa namanya. Allahu Akbar. Uququl walidain. Dalam keadaan kita, Allah gandingkan, hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Ibu mengandung adik dari susah ke susah. Ada orang kata bayi dalam perut ni kecil, bila keluar kena angin dia kembang. Tuan-tuan ingat belon apa kita ni? Kalau dalam kat luar tu perut 4 kg, dalam perut 4 kg. Kalau ibu nak tahu macam mana, ayah nak tahu sakit dia mengandung, adik telan biji kelapa sebiji tu, keluarkan ikut dubur. Macam itulah sakitnya. Anak saya bersalin, saya masuk labor room, isteri saya lahirkan semua anak saya tengok, saya pegang tangan dia, dia pegang tangan saya macam nak patah tuan-tuan. Sakit bukan kepalang. Kalau bukan isteri aku penampar dia orang tu. Macam nak patah tangan ni. Apa yang saya rasa, dia sedang kesakitan. Allah sebut dalam Quran, mengandung payah kepada payah, payah kepada payah. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Bukan saja mengandung payah, lahirkan payah, dah lahir. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun susukan anak. 2 tahun. Susukan anak dengan susu ibu manusia. 2 tahun. Tuan-tuan tahu tak kenapa beruk, susukan anak dengan susu beruk? Tuan-tuan tahu? Saya nak bagi jawapan malam ni. Sebab dia nak anak jadi beruk. Kenapa lembu, susukan anak dengan susu lembu? Dia nak anak jadi lembu. Orang, mak orang, bapa orang, anak orang, susu lembu. Lembu tengok, lembu pun terperanjat, manusia mempertahankan kelembuannya. Susahnya 2 tahun. Dalam keadaan bila disuruh, dia perintah kamu ikut. Dalam keadaan Allah gandingkan dengan syirik yang besar itu tadi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Tiba-tiba mak yang lahirkan kamu dengan susah payah suruh kamu menyekutukan Allah. Allah kata jangan kamu taat. Tetapi bersambung ayat itu, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Walaupun mak kita kafir, tak boleh kita maki dia, tak boleh kita hina dia, tak boleh kita pijak kepala dia, tak boleh, dengan lemah lembut bersama-sama dengan dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mak kita, ayah kita pergi surau, mak ayah kita sembahyang bukan sembah berhala. Mus'ab bin Umair mak dia sembah berhala. Mus'ab ni adik orang Arab, bukan paya jaras. Orang Arab, kacak, kaya, bangsawan, semua dekat dia. Mus'ab, dia berjalan dekat Mekah ketika belum Islam. Dia pakai minyak wangi, orang kata itu minyak wangi Mus'ab bin Umair. Kita ni pakailah minyak wangi, minyak atar malaikat subuh tu lah. Bila dia berjalan tu, ada tukang angkat jubah dekat belakang. Jubah dia sangat mahal, ada khadam angkat. Dia tak beli kat Nagoya, tuan-tuan. Bila je lalu, perempuan-perempuan jadi gila. Abang. Dia tak kata abang, dia Kelantan.
Tapi sebut abang ngurat lah kawan, abang ngurat. Perempuan jadi gila bila lalunya Mus'ab, lawanya, handsomenya, jangoknya. Tapi bila dia peluk Islam, ibu dia kata, wahai Mus'ab, kalau kau tak kembali menyembah berhala, mak akan mogok makan sampai mati. Tengok dia jawab dengan lemah lembut, adik, mak dia itu kafir. Wahai ibu yang aku kasihi, kalau ibu ada 100 nyawa dan ibu hidup dan mati dengan nyawa tersebut, aku tidak akan kembali kepada agama menyekutukan Allah. Kerana sesungguhnya menyekutukan Allah itu ialah dosa yang paling besar, wahai ibu. Lembut dia cakap. Mak dia sembah berhala. Mak kita kadang-kadang yang kita tengking sembahyang malam tak tinggal, Quran tak tinggal, kita layan dia macam anjing kurap. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan. Yang keempat yang paling teruk sekali, penderhakaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Di Kedah 16 tahun, dia panggil mak dia anjing, dia panggil ayah dia babi, dia sepak kepala ayah sedang solat. Melayu Islam di Kelang, ayah bukan kerja senang pun, ayah susah, sekuriko, kerja pengawal keselamatan, shift malam, balik ngantuk nak tidur pagi, minta duit tak bagi, dia kapak kepala ayah sedang tidur. Melayu Islam. Dekat Gombak meninggal, ditikam oleh anak, Melayu Islam. Tuan-tuan, dekat mana? Dekat Bukit Beruntung yang tak untung, Rumah Sidim, Sahabat Iman dan Insan Malaysia, ada 4 rumah banglo, 3 laki-laki, 1 rumah perempuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mereka ganas tuan-tuan, sangat ganas. Kalau mereka kuliah ni 60 orang, kalau saya bagi semua menangis. Yang tak menangis orang surau An-Nur je, tak menangis. Sebab datang sini tanpa ada satu, tak ada perubahan. 60 orang semua menangis. Yang kalau habis solat ini, kalau salam berpeluk tuan-tuan, saya peluk badan dia, sasa, sado, budak ni budak Ipoh. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia pecahkan kepala mak dia dengan apa? Dengan sereka tuan-tuan, iron. Pum, pecah kepala mak dia. Ketika saya peluk dia, dia menangis tuan-tuan. Tuan-tuan jaga perkataan ini. Dia sebut, Ustaz, kalau ayah saya peluk saya macam Ustaz peluk, saya tak jahat macam ni Ustaz. Bukan berana kita duit banyak, kita bagi semua anak kita jadi malaikat. Tidak. Ada benda yang kadang-kadang tak ada dalam hidup kita. Tidak ada kasih sayang. Kita bagi dia benda. Dia jadi benda dan binatang. Dia tidak ada nilai roh dan juga nilai kemanusiaan. Allahu Akbar. Macam tu punya ganas pun menangis dia. Bila kita cerita tentang mak ayah, saya kata kat dia, kalau kamu keluar daripada pusat ni, perlindungan ni, kamu nak buat apa? Saya nak cium kaki mak saya Ustaz, saya nak cium. Kalau Lala ni dapat panggilan telefon, mak kamu meninggal dunia, kamu nak buat apa? Bergoling dia, Ustaz, tolong Ustaz, jangan sebut WhatsApp, tolong Ustaz, saya nak cium mak saya nak cium tapak kaki dia, saya nak peluk dia Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, menangis dia tuan-tuan, menangis dia. Dalam keadaan sahabat-sahabat, manusia itu bila dia disentuh hatinya, dia akan balik rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para pelajar yang pernah saya bawa dalam siri-siri latihan training dalam universiti, training dia kadang-kadang saya bawa mengikut tempat, kan? Mengikut tempat, kadang-kadang ke laut, kadang-kadang ke bukit, kadang-kadang ke hutan. Dengan saya ada satu program, pelajar-pelajar ini 2 pagi dia akan berkumpul di sebuah tempat, dan saya akan letakkan di situ mayat. Saya beli patung, harganya RM2,000. Patung saja. Kita akan kafankan. Kita letak batu nisan, betul batu nisan batu, kita beli 1 set. Kita pasang lilin. Mata dia kami tutup, saya tutup.
Sampai di situ saya letakkan keliling mayat. Saya tanya semua, ketika mana kamu tinggalkan rumah kamu, apa perasaan kamu? Adakah kamu dapat salam, cium, peluk mak ayah kamu? Ada yang salam tak peluk, dalam keadaan tak biasa buat. Bagaimana kalau sekiranya ibu kamu meninggal atau kamu meninggal malam ini? Apabila buka mata tuan-tuan, depan dia ada mayat, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan dia buat apa? Peluk mayat tu. Mak, bangun mak. Ayah, bangun ayah. Mak, saya banyak dosa mak. Mak, saya banyak dosa mak. Bangun mak, bangun mak, bangun, bangun. Padahal itu hanyalah patung sahaja. Sebab tu kita ni bila ingat kematian, hati kita ni jadi rapuh. Kita malam ni tak rasa mati, tu yang kita tak rasa apa-apa bila duduk dalam majlis ilmu. Kalau di hadapan kita ni ada mayat yang terkujur, nescaya kita berbeza dengan keadaan kita. Kalau mayat itu ialah mak ayah kita yang kita melakukan dosa, kita kecilkan hatinya, kita layan dia dalam keadaan kita main-main, yakinlah sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita harapkan dari kehidupan ini kalau bukan menjadi anak yang soleh? Saya nak sebut satu saja. Sesungguhnya penyesalan itu akan berlaku di hujung, tidak di awal. Mak yang kita kasih kadang-kadang, mak tu yang kita jekah dia, kita hina, kita pelekehkan, kita belakangkan mak kita, kita anggap dia sebagai satu burden, satu beban. Tuan-tuan, saya bawa jemaah pergi ke Taif, tuan-tuan. Taif ni duduk sebelah Yaman. Kadang-kadang jemaah tu datang, dia bawa mak dia duduk kursi roda. Anak-anak yang sorong mak kursi roda tu muncung je. Saya kata kat dia, Abang untung bang. Kenapa untung Ustaz? Dapat sorong mak. Kenapa Ustaz kata untung? Saya tak ada mak nak sorong bang. Saya tak ada mak nak sorong. Abang ada mak boleh sorong, saya tak boleh. Kita kat Taif bang, sebelah tu Yaman. Nampak tu bukit, nampak. Uwais Al-Qarni ataupun Al-Qarani, dia datang daripada Yaman, nak pergi buat haji ke Mekah. Dokong mak dia kat belakang. Dia miskin, dia duit tak ada. Tapi sebagai anak yang soleh, dia fikir macam mana? Dia beli lembu kecil 10 kilo, letak atas bukit. Waktu makan ambil, bawa ke bawah, lepas makan naik atas. Bawa naik tuan. Lembu 10 kilo jadi 100 kilo. Badan dia jadi sasa. Untuk bawa mak dia pergi ke Mekah, dokong kat belakang, jalan merentas padang pasir menuju ke Mekah buat haji. Sebab mak dia kata nak pergi haji. Ini anak yang saleh. Itulah dia Uwais Al-Qarni atau Al-Qarani, wali Allah. Inilah dia anak yang soleh. Kita ni bukan dokong mak. Mak datang naik daripada KLIA naik kapal terbang, cuma setengah-setengah tempat kita dokong mak kita. Kita muncung sebab apa? Tak ada kasih, tak ada sayang. Bawah kakak tapak kakinya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, selagi dia hidup, ada 5 perkara yang kita kena buat. Tapi saya rasa tak sempat masa. Apa dia katakan tanggungjawab anak yang soleh. Paling tidak pun saya sebut dah tadi, selagi kita tak mati malam ini, mak kita hidup ataupun tidak, ayah kita hidup ataupun tidak, cukup jangan buat maksiat. Kalau kita buat maksiat, ayah mak akan diseksa di sana. Banyakkan berdoa untuk dia, senangkan hatinya. Nanti anak-anak kita senangkan hati kita. Kamu baik dengan mak ayah kamu, Allah akan balas besok anak kamu juga baik dengan kamu. Dapat anak-anak yang soleh. Sebab itu saya sebut, jangan melihat dunia yang kecil, bahawa Allah bagi kita banyak rezeki. Yang muda-muda ni anak siapa saya tak tahu, dapat mari ke surau. Ini rezeki anak yang soleh. Dan adik, kalau ayah meninggal adik, wa na'udzubillah, adik nak jadi imam tak kat depan solat jenazah? Nak? Alhamdulillah. Anak siapakah yang baik ini? Anak yang soleh. Ustaz nak macam ni lah.
Tak kira kita ragat ke, pakai jean ke, kita pakai t-shirt Hard Rock Cafe ke, mak meninggal kita boleh jadi imam dekat depan. Inilah anak yang soleh, anak yang boleh berbakti kepada kedua orang ibu bapa. Jadi malam ini sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, ya Allah kasih sekalian, pada malam ini marilah kita memerdekakan diri kita daripada satu dosa yang namanya dosa uququl walidain, menderhaka kepada kedua orang ibu bapa. Mudah-mudahan kita tak terpalit dengan dosa tersebut yang rupa-rupanya menjadi barah kepada amalan kita. Allah tak terima amalan kita. Hebat mana kita, kuat mana semayang malam kita, banyak mana sedekah kita, banyak mana zikir kita, Quran kita, menderhaka kepada seorang ibu ataupun ayah, tempat kita neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekali itu, kerana masa kita pun dah terlebih 2 minit, 3 minit lebih kurang. Saya minta maaf terkasar bahasa. Panjang umur, kita jumpa lagi insya-Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi sambil menangkap si ikan sepat untuk dimakan bersama tahu. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi di lain hari, di lain tempat, bila saya pun tak tahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ya Allah, dosa suami kami. Suami yang menanggung dosa-dosa kami sejak kami diijab kabulkan. Ampunkan dosa isteri kami, isteri yang banyak bersusah payah bersama kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami. Terkadang anak-anak kami jauh daripada Islam ya Allah, daripada agama-Mu. Kau lembutkan hati mereka agar dapat rujuk balik kepadamu ya Allah. Jadikan anak cucu zuriat keturunan kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, anak yang boleh membisik ke telinga kami kalimatut tayyibah la ilaha illallah ketika kami sedang sakratul maut, ketika kami sedang nazak. Anak-anak ya Allah yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.